Wahai umat Islam, dengarlah sejarah yang disembunyikan, sejarah yang penuh dengan pengkhianatan, dan sejarah yang mengajar kita bahawa janji Allah pasti benar. Pada awal abad ke-20, dunia Islam masih berada di bawah naungan Daulah Uthmaniyah. Walaupun lemah, walaupun penuh cabaran, tetapi tetap berdiri sebagai khilafah Islam. Di Hijaz, penjaga Kaabah dan Tanah Haram, duduk seorang lelaki bergelar Syarif Husain bin Ali, keturunan Bani Hashim. Beliaulah Syarif Mekah, gubernur lantikan Khalifah Uthmaniyah yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tugasnya sepatutnya menjaga rumah Allah, menjaga umat Islam yang datang menunaikan haji. Tetapi di sebalik pakaian jubahnya, di sebalik serban dan gelaran keturunan Nabi, ada sebuah hati yang haus kuasa. Dan ketika Perang Dunia Pertama meletus, datanglah British membawa janji-janji manis. Mereka berkata, "Wahai Husain, bangkitlah menentang khalifahmu sendiri. Jika engkau membantu kami menjatuhkan Uthmaniyah, kami akan menjadikanmu raja seluruh bangsa Arab." Syarif Husain pun tertarik. Dia menulis surat kepada Sir Henry McMahon, pesuruh jaya tinggi British di Mesir. Dari situ lahirlah surat menyurat Husain McMahon pada tahun 1915. Janji British jelas, tanah Arab termasuk Syam dan Hijaz akan diberikan kepada Husain jika dia memberontak. Maka pada tahun 1916, ketika umat Islam berperang mempertahankan khilafah, Syarif Husain mengisytiharkan pemberontakan. Arab Revolt, panji pemberontakan Arab, berkibar. Tetapi di belakang panji itu bukanlah tauhid, bukanlah jihad, tetapi senjata British, emas British, dan penasihat British. Salah seorangnya, seorang orientalis yang masyhur, T.E. Lawrence, yang digelar Lawrence of Arabia. Umat Islam dikhianati. Tentera Husain menyerang garnisun Uthmaniyah. Rel kereta api Hijaz diletupkan. Kota demi kota jatuh. Dan paling besar, Palestin diberikan kepada tangan British. Inilah jalan yang membuka pintu kepada deklarasi Balfour tahun 1917, di mana British secara rasmi menjanjikan Palestin kepada Yahudi untuk mendirikan negara mereka. Sejak itu, tanah suci para anbiya mula digadaikan. Dan semua itu bermula dengan pengkhianatan Syarif Husain. Selepas pengkhianatan itu, Syarif Husain menobatkan dirinya sebagai Raja Hijaz tahun 1916. Bukan cukup dengan itu, ketika Khilafah Uthmaniyah dihapuskan oleh Kamal Ataturk pada tahun 1924, Husain mengisytiharkan dirinya sebagai Khalifah umat Islam. Tetapi seluruh umat menolak kerana mereka tahu lelaki ini bukan pembela Islam, tetapi pengkhianat yang menjual Palestin kepada penjajah. Namun British tetap memberi hadiah. Anak-anaknya mendapat takhta. Faisal bin Husain dijadikan Raja Iraq pada tahun 1921. Abdullah bin Husain dijadikan Raja Transjordan, yang kemudian menjadi Jordan. Negara-negara ini lahir bukan dari jihad, bukan dari perjuangan tauhid, tetapi dari perjanjian penjajah Sykes-Picot yang membahagi-bahagikan tanah umat Islam. Tetapi wahai umat Islam, ingatlah firman Allah, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Janganlah engkau sangka Allah lalai dari apa yang dilakukan orang-orang zalim. Pembalasan itu datang. Tahun 1925, muncul seorang pemimpin dari padang pasir, seorang lelaki yang hatinya dipenuhi tauhid, yang menolak khurafat dan falsafah sesat yang merosakkan umat di Mekah dan Madinah. Dialah Abdul Aziz ibn Saud. Dengan panji tauhid, dengan kekuatan iman, beliau menyerang Hijaz. Mekah jatuh ke tangannya. Madinah tunduk kepadanya. Kerajaan Syarif Husain hancur berderai. Syarif Husain melarikan diri ke Cyprus, akhirnya mati dalam buangan, jauh dari Kaabah yang pernah dia jaga. Tahun 1931, dia dikuburkan di Amman, Jordan, dalam keadaan hina. Anaknya Ali bin Husain, yang cuba menggantikan ayahnya sebagai Raja Hijaz, turut tersingkir, lari ke Irak. Cucu-cucunya pula mengalami kehinaan yang lebih besar. Pada tahun 1958, Raja Faisal Diwa dari Irak, cucu Syarif Husain, ditembak mati dalam revolusi berdarah. Seluruh kerabatnya disembelih, hanya tinggal sedikit yang melarikan diri. Anaknya yang menjadi Raja Jordan sahaja yang kekal. Inilah balasan Allah terhadap keluarga pengkhianat.
Sementara itu, Ibnu Saud terus marah. Tahun 1932, beliau menubuhkan kerajaan Arab Saudi, menyatukan tanah Arab di bawah tauhid. Mekah dan Madinah dibersihkan dari amalan khurafat yang dulu berleluasa di bawah Uthmaniyah dan Syarif Hussein. Dua tanah haram kini terpelihara, kembali menjadi pusat dakwah tauhid. Maka wahai umat Islam, ambillah pengajaran. Jangan tertipu dengan fitnah yang mengatakan Wahabi menjual Palestin. Tidak, yang mengkhianati Palestin ialah Syarif Hussein, Raja Hijaz yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, berpaling dari Khalifah Islam demi janji manis British. Dan Allah hinakan dia serta keturunannya. Sedangkan Ibnu Saud yang ditegakkan atas tauhid, Allah muliakan kerajaannya hingga hari ini. Inilah kisah epik sejarah, kisah pengkhianatan, kisah pembalasan, dan kisah kemenangan tauhid atas khurafat dan penjajahan.